A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salat wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini bersama-sama dalam satu majlis ilmu. Mungkin untuk pertama kali kot saya ke sini kan. Alhamdulillah sampai di tempat ni dengan segala kita kata kenikmatan daripada Allah SWT, kita bersama-sama pada hari ini. Dan Allah berikan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, nikmat masa lapang, nikmat kesihatan, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Ni ada sebelah duduk bawah, sebelah duduk kursi kan. Dia mesti ada special istimewa kan. Semua tu nikmat lah kita katakan. Allah bagi. Ada nikmat yang dah hilang kan, tapi ada nikmat yang masih Allah bagi kepada kita. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Baik, jadi apa pun Allah bagi pada kita nikmat yang tak pernah putus sejak kita lahir sampai ke saat ini kan, yang Allah berikan satu persatu nikmat yang kadang-kala ada ketika kita lupa, ketika kita kehilangan nikmat tu baru kita rasakan. Bila kata dah hilang satu nikmat, kaki kita dah tak begitu sempurna kan, tak seperti zaman muda-muda dulu. Saya teringat saya baru balik umrah hari Ahad kan, Ahad baru ni. Yang follow saya ni ada live buat di TikTok kan. Yang follow kat TikTok tu dia tahulah ada kuliah-kuliah yang online yang memang jalan juga walaupun ada di sana kan. Jadi ada 2 kali sempat kuliah di Masjidil Haram kan. Alhamdulillah, tapi bukan dalam masjid lah, di luar kan, di pekarangan masjid. Kuliah sendirilah, kuliah memang kuliah online biasa. Ada sempat sekali di Masjid Nabawi, di luar juga di pekarangan masjid. Di sana kami pergi sendiri. Jadi bila pergi sendiri ni ada setengah orang dia pergi sendiri tapi ada orang uruskan. Kami urus sendiri. Bila urus sendiri ni cari hotel sendiri, semua sendiri. Jadi kita banyak gunakan kaki ya, kan. Selain daripada buat ibadah umrah, tawaf sa'i, gunakan kaki ni juga untuk cari hotel, untuk cari makan, untuk cari semua sendiri. Maknanya kena study lebih kita kena tahu nak pergi mana, kena tahu tempat semua. Masa tu terasa sangat betapa besarnya nikmat kaki yang Allah bagi pada kita. Macam mana kalau kita boleh manfaatkan untuk ibadah tu, satu nikmat yang sangat besar. Sedangkan di Malaysia kadang-kadang kaki ni lebih banyak digunakan untuk ke mall kan. Kan habis duduk kat shopping mall sampai lenguh kan. Jadi alhamdulillah kalau kita dapat gunakan kaki kita dengan untuk kebaikan demi kebaikan. Kalau nak follow kat TikTok saya boleh cari Uqafy, UQAFY. Tadi diminta untuk saya perkenalkan diri sendiri. Saya tanya tak ada pengerusi majlis ke? Kata, tak ada lah, saya lah pengerusinya gitu. Jadi nak perkenalkan, nama Qurratul Ain binti Fattah Yassin. Ringkasannya UQAFY. Jadi U Ustazah Qurratul Ain, QA Fattah Yassin FY. Jangan silap bukan Fattah Amin. Yang Fattah Yassin. Sebab ada orang macam Fattah Amin. Saya tak nak jadi anak Fattah Amin. Saya anak Fattah Yassin, Ustaz Fattah Yassin, ayah. Jadi UQAFY. Kalau nak cari dekat YouTube ada channel YouTube. Biasanya kita live kat TikTok. Kalau macam ni TikTok saja. Sebab kalau live sekali semua medium, ada Facebook, YouTube dan TikTok, biasanya kita sekali buka 3 handphone. Jadi kalau kuliah macam ni susahlah nak buka sekali 3 handphone. Jadi biasanya kita onkan di TikTok saja, nanti akan diupload semula di YouTube. Ini maknanya dia boleh tengok semula kan, untuk yang berterusan. Yang kuliah kita mingguan berterusan tu seminggu, yang tetap tu 4 kali. Dan kebanyakannya tafsir. Kan tafsir macam malam ni ada. Malam ni ada kuliah tafsir. Tafsir ayat-ayat surah-surah wanita kan? Dan itu setiap Rabu, insyaAllah setiap Rabu jam 8 malam. Itu boleh ikuti di Facebook, YouTube, TikTok ada, dan
sebenarnya ada grup Telegram. Jadi biasanya ada Google Meet. Kalau yang kuliah 4 kali seminggu ni ada Google Meet. Jadi boleh masuk dalam grup tu kan, untuk dapatkan link Google Meet. Telegram dia Cinta Ilmu Ukafi kan. Kalau nak tengok link dia, cari kat Facebook. Tu dia kan. Siapa dia pandai media sosial lah kan, cari kat Facebook. Saya ke Dr. M. Fatah Yassin Ukafi. Baik, selain pada tu apa lagi nak kenal? Okey ya. Menulis suruh bagi tahu juga. Jadi antara yang pendidikan dulu, yang pertama pendidikan saya belajar di sekolah menengahnya di Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang, dan kemudian sambung belajar di Mesir dalam bidang usuluddin dan pengkhususan hadis selama 4 tahun, dan kemudian itu bachelor lah kan, degree, dan kemudian balik sambung master di UIA, dan kemudian sambil sambung master tu mengajar di sekolah menengah, sekolah rendah, dan tutor juga di universiti, dan kemudian sempat jadi pensyarah, kemudian berhenti semua sekali. Lepas tu buat apa? Buatlah apa yang saya nak buat. Antaranya menulis. Sebenarnya menulis sejak daripada saya belajar di Mesir lagi dah mula menulis. Jadi tahun akhir, sebab masa di Mesir saya mengajar junior dan juga kawan-kawan sekelas subjek hadis. Subjek hadis ni saya di Iskandariah. Di Mesir dia ada Kahirah, di Iskandariah. Siapa yang biasa anak kat Mesir ke, yang biasa belajar kat Mesir, dia ada cawangan-cawangan. Jadi saya di Iskandariah. Di Iskandariah tu bidang hadis ni antara bidang yang dianggap paling susah. Iskandariah ni ada perempuan je untuk pelajar Malaysia. Dan saya suka cabaran kan. Jadi saya ambil bidang hadis, rupanya banyak follower kat belakang. Tapi dia follow tu pasal nak nota. Jadi akhirnya saya mengajar batch yang sama batch lah kan. Dan di situ bila mengajar, nak menyampaikan, bila kita kata susah, maksudnya nak kena ada satu gambaran kan, gambaran tentang bidang ilmu ni. Jadi akhirnya saya buatkan jadual-jadual, rajah dan sebagainya untuk memahamkan. Cuma bila habis exam, kita tengok kertas-kertas catatan, jadual-jadual rajah semua tu hilang. Kan, habis exam entahlah dia orang letak mana kan. Akhirnya saya rasa macam, kita struggle berfikir untuk menghasilkan jadual rajah tu bukan senang gitu kan. Kadang-kadang sampai solat istikharah, minta Allah bagi petunjuk ni, macam mana cara dia nak bagi orang faham. Tiba-tiba benda tu macam tu saja hilang kan. Jadi dengan sebab tu maka saya mulakan menulis buku untuk mencatat atau merekodkan balik nota-nota yang saya buat semua tu. Nota-nota saya bergambar dulu kan. Bergambar, bila nak hasilkan gambar ni kena fikir, bukan senang kan. Nak faham dah satu hal, lepas tu nak hasilkan nota lagi. Jadi akhirnya dibuatlah buku. Dan tu buku pertama saya, ada sampai sekarang kan. Sekarang dimudahkan tajuk dia jadi cara mudah menguasai ulum hadis. Dan banyak dijadikan rujukan dekat universiti-universiti, sebab kita susah nak dapat buku rujukan ulum hadis dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab banyak kan. Bahasa Melayu ada yang dekat sekolah lah, yang silibus kan. Kalau rujukan dia jarang kan. Dan itu dimudahkan, setiap bab dia ada dia punya jadual rajah. Jadi itulah sebenarnya konsep penulisan buku-buku saya, kebanyakannya akan ada rajah dan juga jadual untuk memahamkan, walaupun yang dibincangkan tajuk hadis kan. Dan buku yang paling banyak digunakan untuk kuliah-kuliah ni, buku Rahsia Wanita Syurga, tu berkaitan hadis-hadis tentang wanita. Itu antara buku, dan ada beberapa buku lain lagi lah. Ada juga buku-buku kecil yang biasa orang buat goodies kan. Buku kecil je, size A6. Kadang-kadang orang buat kenduri kahwin kan, dia buat goodies tu. Antaranya tajuk Rahsia Rumah Tangga Bahagia kan. Tajuk Menggapai Cinta Ilahi kan, mencari cinta hakiki, cinta mengenai cinta Allah. Baik, itu antara buku-buku dia yang sebenarnya kebanyakan buku-buku tu berkaitan dengan hadis. Cuma huraian lah, macam kata Rahsia Wanita Syurga tu hadis-hadis tentang wanita. Dan kemudian dihuraikan dalam bentuk semasa yang boleh kita amalkan, kita praktikkan dalam kehidupan harian. Itu sebahagian daripada aktiviti yang masa saya bekerja dulu, saya rasakan dia terbantu sikit lah. Sebab bila kita bekerja makan gaji ni, kalau kita kerja sambil lewa mungkin boleh buat kerja lain, tapi saya tak pandai nak sambil lewa. Jadi bila terlampau rajin ni dia jadi susah kan. Susah.
orang lain jadi pensyarah dan mengajar je. Saya siap buat blog lagi. Buat blog untuk student. Cek balik nota-nota dalam kelas. Jadi maknanya walaupun jadi pensyarah, saya buatkan nota juga untuk student. Sampai saya kata ini tak boleh jadi gini kan. Over rajin sangat sampai tak sempat nak menulis buku masa tu. Jadi berhenti kerja tu tujuannya adalah untuk buat banyak lagi kerja lain yang dirasakan lebih bermanfaat. Tapi masa berhenti kerja tu banyak jugalah orang petikai kan. Siapa yang tiba-tiba berhenti kerja pensyarah, lepas tu boleh tanya nak kerja apa, tak tahu. Tak tahu lagi. Dan yang penting kita buat kerja. Itu prinsip kita dalam hidup kita, yang penting buat kerja. Kalaupun kita berhenti untuk buat satu kerja, bukan untuk kita bersantai ataupun duduk saja, tapi tujuan kita adalah untuk melakukan pekerjaan lain yang mungkin kita rasakan jauh lebih besar manfaatnya. Dan hari ini saya bekerja dengan apa saja kerja yang boleh, dan selain pada menulis, juga dengan NGO, kan, aktif dengan NGO dakwah sebagai timbalan YDP dalam NGO Persekutuan Seruan Islam Selangor dan wilayah Persekutuan Jamiah, dan ada NGO lain juga, kan. Dan kuliah-kuliah ilmu ni, kan. Ada kuliah yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang one off. Macam ni one off kan. Ada yang bulanan, maknanya sebulan sekali. Ada yang mingguan. Hari balik dari umrah tu sampai rumah pukul 3.30 pagi, pukul 9.30 tu ada kuliah kat masjid. Dan alhamdulillah yang tu yang bulanan. Jadi sebab kita dah komitmen kan. Jadi alhamdulillah Allah bagi kesihatan lah kan. Kalau nak kongsikan, orang balik umrah biasanya batuk-batuk. Orang duk tunggu-tunggu lah bila saya nak batuk tu. Setiap kali kuliah ada je yang tanya gitu. Saya kata orang tunggu ke saya nak sakit ke? Dia nak tunggu bila sakit ke? Tapi mungkin satu perkara yang saya minta pada Allah, satu kan, kalau Allah bagi kesihatan yang baik, saya nak sampaikan bahawa sebenarnya air zam-zam tu adalah ubat kan. Ubat yang kadang-kadang ada orang pergi umrah, pergi haji, kita lalaikan air zam-zam tu, kita minum bila ada kesempatan je, ataupun bila kita lapar, bila kita haus kita minum. Dan jarang orang Melayu kita nak ambil air zam-zam daripada pipe zam-zam yang ada dalam masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selalunya kita ambil dekat tong yang ada kat hotel ke, ataupun yang orang bawa balik, ataupun kita beli yang 5 liter tu kan, ada yang dijual kan. Ataupun mungkin kita tak nak berebut, kita tak nak bersesak dekat paip air zam-zam tu. Kebanyakannya bukan orang Melayu yang bersesak ambil dekat situ. Orang Melayu kita ada yang bila dibagi air zam-zam tak mau, sebab belum haus. Jadi kita rasa haus baru kita minum. Air zam-zam dah lain. Minum selagi ada kesempatan, sebanyak-banyaknya. Jadi kaedah dia bawa botol air lah. Botol air besar ni dah cukup, tak boleh besar-besar. Kalau besar-besar berat, nanti last kali kita tinggal. Tak bawa langsung. Dan tujuan dia kita isi air dalam ni supaya tak minum air yang sejuk, sebab zam-zam dia sejuk kan? Dia dah memang buat macam dalam peti ais. Dan kebanyakan sejuk. Yang tak sejuk sikit je. Yang dalam tong dia tulis not cold tu sikit je. Kebanyakan sejuk. Dan kita buat dalam botol air untuk kurangkan sejuk. Sebab memang kalau panas kita sedap minum air sejuk, tapi air sejuk ni kita tahu kan, dia sejuk kat tekak je, kat dalam badan dia panas. Jadi dia sebenarnya tak baik untuk keadaan kesihatan kita kalau kita dalam keadaan panas, kan? Dan kemudian dengan kita isi dalam botol tu, sambil duduk boleh minum, sambil apa-apa kita boleh minum. Jadi sentiasa minum air zam-zam. Kita boleh kata sehari tu 5 liter boleh habis. Sebab satu botol 500 ml, 10 kali isi 5 liter, kan? Itu ubat kepada segala penyakit kan. Jadi itu maknanya kalau boleh, siapa yang ada peluang sampai sana, kita minum sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Itu sunnahnya, minum sampai kenyang. Biasa kita minum hilang haus. Ni air zam-zam dah. Memang ada orang yang tak ada duit, kan, kat sana miskin sangat, dia punya makanan dan minuman adalah air zam-zam. Yang mungkin kita kat Malaysia, kalau dah balik Malaysia, air zam-zam kita minum tu cawan kecil-kecil tu je kan. Tak boleh banyak-banyak, pasal memang sikit je. Sekarang pun kerajaan Saudi dah tak benarkan bawa balik air zam-zam banyak-banyak. Dulu masih boleh 10 liter, tong 10 liter kan. Sekarang dah dikecilkan, tong dia 5 liter. Itu pun kita kena beli kat airport, tak boleh angkut sendiri daripada masjid. Mungkin yang pergi ikut travel tak tahu kan. Tak tahu dah sampai Malaysia air zam-zam kan. Sebenarnya agensi kita tu tolong pergi beli tu kan. Dia kena beli air zam-zam tu sekarang. Tak mahal lah, 8 rial je. 10 ringgit. Sampai Malaysia 110 ringgit. Dia sebenarnya tu kos pengurusan air zam-zam tu apa cuma kan. Botol dan handling semua.
Dan sampai Malaysia lagi mahal lah, kontainer, kapal semua. Baik. Baik, jadi itu sebahagian daripada pengenalan yang mungkin kita boleh kongsikan manfaat. Ada yang tanya ada bawa buku ke tidak. Saya kata, saya kalau orang tak pesan, saya tak bawa. Kalau pesan suruh bawa pun saya bawa. Sebab kita taklah bertujuan nak ke mana-mana jual buku, tak. Saya asal niat dulu yang kali pertama menulis memang tujuannya untuk menyimpan, merekodkan nota-nota yang saya tulis. Sebenarnya selain daripada buku yang dihasilkan tu, memang jadi satu kaedah pembelajaran saya, sentiasa ada nota. Semua subjek ada nota. Jadi masa habis kuliah di Mesir 4 tahun tu, nota setiap subjek tu tebal tu 3-4 inci. Bertulis tangan, tulisan Arab lah semua. Sayang semua kena banjir. Kalau tidak dia jadi apa kita panggil makhtutat kan, catatan tu. Tulisan zaman kuliah tu kan, dia tulis. Memang tulis tu elok-elok lah sebab ingat nak simpan dia sebagai, kita kata kenangan lah nota kita zaman belajar tu. Tapi masa tu saya perlih masa tu banjir setahun berapa kali tu kan. Dan kali tu banjir besar, 4 almari kitab kami tumbang. Almari kitab memang penuh kat rumah sebab ayah saya ustaz, mak saya pun ustazah, adik-beradik saya semua belajar agama. Jadi masing-masing semua ada kitab. Jadi cuma adik bongsu je bidang sains yang lain semua agama. Semua ada kitab. Jadi bila tumbang almari kitab tu, penuh ruangan depan rumah tu dengan kitab-kitab yang kami jemur juga kan, yang mana boleh pakai juga. Tapi kebanyakannya memang musnah, termasuklah nota-nota tu. Yang nota-nota tu tidak dibukukan lah, cuma dijilidkan. Saya jilidkan tapi semua dah musnah, tak ada dah kan. Tinggal yang buku yang kita cetak ni saja. Dan kemudian antara lain juga yang saya sebenarnya menulis sebelum mengajar. Jadi ada orang dia mengajar, dah lama-lama mengajar baru boleh menulis. Saya menulis dulu baru mengajar. Sebab secara semula jadinya saya lebih suka menulis daripada bercakap. Sampai hari ni saya lebih suka WhatsApp daripada call. Jadi kalau call kadang-kadang tak angkat, minta maaf kan. Dan telefon sebenarnya kebanyakan masa airplane mode. Memang tak angkat call. Dan maknanya lebih suka menulis. Jadi pada saya lebih sampai dengan menulis. Untuk menyampaikan sesuatu, menulis tu lebih sampai daripada bercakap. Jadi bercakap ni sebab bila dirasakan setelah menulis, kita nak menyampaikan ilmu yang ditulis tu. Dan nak menyampaikan sebab setiap daripada baris perkataan ayat yang ditulis dalam tu ada huraian yang sangat mendalam, yang kalau bukan orang yang menulis tu dia tak boleh nak jelaskan. Jadi akhirnya sebab nak menjelaskan, saya pun akhirnya cuba untuk menyampaikan. Sampailah akhirnya hari ni kita menyampaikan ilmu berdasarkan amanah lah. Kalau ikutkan hati dan perasaan lebih suka diam. Tapi sebab amanah ilmu tu, maka kita usaha untuk sampaikan. Jadi dengan tajuk kita hari ni, Muslimah Sejati Menuju Jannah Abadi. Yang tajuk ni sebenarnya sebab kita kuliah muslimat dan kita nak bina kepribadian kita sebagai muslimah yang sejati. Baik, yang pertama sekali perkataan muslimah. Muslimah ni apa? Muslim, muslimah kan? Kalau muslimin, muslimat. Maksudnya muslim seorang lelaki yang Islam, muslimah seorang wanita Islam. Muslimin banyak lelaki muslim, banyak lelaki Islam, muslimat banyak wanita muslim. Baik, muslim ni maknanya kalau dari segi bahasanya salimah maknanya sejahtera, ataupun Islam tu sendiri maksudnya penyerahan diri kita kepada Allah. Jadi muslimah maknanya seorang wanita yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita ni punya agenda dalam hidup untuk tunduk, patuh dan taat kepada Allah SWT. Tu agenda hidup kita. Bila nama agenda ni apa tu? Agenda ni maknanya benda yang kita hidup untuk tu. Dan sekarang hidup untuk apa? Hidup untuk, mungkin kita kadang-kadang bila dah pencin baru kita sedar kan. Bila dah habis zaman kerja, zaman dah tak ada apa-apa nak buat, baru kita sedar bahawa hidup ni akhirnya kita menuju kepada Allah SWT. Tapi masa kita kecil-kecil ditanamkan pemikiran kita ni belajar rajin-rajin nanti dapat kerja elok. Jadi targetnya nak kerja. Ni hati-hati jangan kita tanamkan kepada generasi lepas kita. Itu satu kesilapan. Yang mungkin kita lepas pencin baru sedar lah kalau tujuan kita kerja, sekarang dah tak kerja nak buat apa? Kan? Itu bukan tujuan. Pekerjaan adalah perantara untuk mencapai tujuan.
Sebab tu dulu saya berhenti kerja tu, bila orang kata nak kerja apa, saya kata saya tak kisah kerja apa pun, yang penting saya buat kerja. Dan saya tak pernah kisah berapa gaji saya dapat. Saya tak pernah tahu pun berapa gaji saya dapat. Naik turun tak kisah. Kalau pindah-pindah kerja, naik turun gaji tak kisah. Dan sebab apa? Sebab bukan tujuan kita gaji tu. Tujuan kita adalah untuk menyampaikan ilmu, tujuan kita adalah untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah. Bila laksanakan tugas sebagai khalifah, kita kena pilih pekerjaan berdasarkan kepada kerja apa yang membuatkan kita paling mampu dan paling boleh untuk melaksanakan tanggungjawab khalifah. Kan kerja ni ada yang memang bidang kemampuan kita. Kita kan ada bakat masing-masing kan? Kalau kita kerja hak tak kena bakat, kita kerja kat situ, stres pun satu hal. Sebab tak erti kan? Lepas tu kita tak dapat nak buat kerja maksimum sebab itu bukan kemampuan kita. Di situ walau gaji dia sebesar mana sekalipun, kita tak dapat nak buat tugas kita sebagai khalifah. Tapi percayalah, rezeki tu daripada Allah kan. Bila kita tak fikir tentang rezeki, rezeki datang. Dia dunia ni, konsep dia Nabi bagi tahu kat kita, kalau kita kejar dunia, dunia lari. Tapi kalau kita tak kejar dunia, maka dunia yang akan kejar kita. Itu yang berlaku dalam kehidupan para salafus soleh dulu. Kan? Apa pun yang berlaku dalam dunia ni, yang penting kan kita rasa cukup kan. Jadi bila kita kata dunia kejar kita tu sampai tak larat nak lari kan. Tak larat nak lari bila dunia kejar kan. Maknanya kita kata dalam keadaan misal katalah ada orang dia kejar sangat pangkat jawatan. Dan yang kejar sangat pangkat jawatan ni yang kita jadi susah. Yang kita jadi susah hati, gelisah kan. Tapi bila kita tak kejar pangkat jawatan, bahkan kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, pangkat jawatan tu yang kejar kita sampai kita tak larat lari. Antara saya berhenti kerja tu bila dah mula dikejar tu kan? Mula dikejar saya tak nak, saya tinggal kan? Asal nak dinaikkan pangkat tu saya tinggal kan? Jadi orang pelik ni apa cerita ni kata. Tak apalah saya dengan cara saya kata. Tak boleh nak explain sebab masa kejadian tu tak boleh nak explain. Orang akan kata dia ni tak betul ke kan? Dia ni orang semua nak jawatan ni pasal apa? Dia nak lari kan? Jadi itu pandangan orang pada ketika tu. Kita hanya boleh jelaskan selepas benda tu semua berlalu. Biasanya macam tu lah kan? Apa pun yang jadi dalam hidup kita, masa kejadian apa yang kita buat, yang penting adalah kita lakukan sesuatu kerana prinsip kita. Ada prinsip ketegasan kita berkaitan dengan bagaimana kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah SWT. Okay? Jadi itu maknanya konsepnya kita kata sampai sekarang pun masih dikejar lagi kan? Ada lagi orang nak suruh jadilah pensyarah kat sini, jadilah kat sini. Saya kata kalau saya nak jadi, dah dulu lagi saya jadi kan. Kalau saya nak jadi pensyarah bukan kat sini, ada universiti yang lebih hebat lagi yang memang nak dari dulu kan, yang memang saya tolak dari dulu kan. Kalau memang saya nak, saya ambil kan. Tapi saya tak nak. Kena lagi tanya lagi. Saya kata saya tak nak kan. Tak tahulah dia kata tak apa, dia tetap akan tanya sampai saya tergugat dia kata. Tak apalah, tu kerja dia lah. Dia kata dah memang tugas dia untuk mencari orang kan, terpulang lah kan. Tapi maknanya adik-beradik saya semua pensyarah. Sebab tu mungkin orang kejar dengan pekerjaan pensyarah. Sebab dia tengok, kakak pensyarah, adik-adik lelaki semua pensyarah. Dan adik pula, yang lelaki 2 orang. Dia kerja di tempat yang sama, universiti yang sama. Jadi seorang dekan, seorang timbalan dekan. Tu kata maknanya kalau kerja sungguh-sungguh, tak larat nak lari daripada jawatan. Kan? Sampai kena buat malas kan, sebab terlampau rajin. Tapi kesian lah tengok dia. Kesihatan dia, ni lah kita kata terganggu sikit kan. Sebab terlampau sibuk. Baik, jadi kita kata dalam dunia ni, kehidupan dunia ni, apa yang kita lakukan kalau kita ada ketegasan dan kita ada kita kata kita ada prinsip kan, bahawa kita lakukan tu kerana Allah, kita tak kisah apa pandangan manusia. Orang nak kata apa pun tu pulang lah kan? Orang nak kata macam mana pun itu hak dia. Kita kena ingat dalam kehidupan dunia kita tak boleh menutup mulut orang kan. Ibaratnya apa mulut tempayan tak boleh ditutup kan. Yang boleh tutup adalah Tuhan punya diri. Tapi apa yang boleh kita buat adalah bagaimana kita menghandle atau mengendalikan telinga kita yang nak mendengar dan hati kita dalam nak berperasaan dengan kata-kata orang. Dia orang perempuan ni dia paling susah buat perasaan kan. Cepat betul kan. Kalau kata nak terasa hati tu cepat. Kalau kata nak sensitif, nak sedih-sedih dia cepat kan. Orang silap cakap sikit dia cepat. Dia sebenarnya dari segi psikologi memang wanita ni sangat memerhatikan bahasa. Kalau lelaki dia perhati isi. Sebab tu orang lelaki dia tak kisah sangat macam mana cara orang bercakap.
Dia lebih kisah dengan isi orang tu. Tapi wanita yang penting cara. Isi dia nombor 2. Cara okey baru tengok isi. Kalau cara tak okey, tolak terus. Walaupun isi dia bagus. Kan? Itu dia punya kaedah psikologi, sebab memang wanita ni dia banyak main emosi. Baik, bila wanita banyak main emosi, adakah tu satu kelemahan? Siapa yang cipta kita dengan emotional? Dengan penuh emosi? Allah. Baik, bila Allah yang cipta kita dengan penuh emosi, adakah Allah bagi kita satu benda yang tak baik? Tak, kan? Allah bagi kita tentu satu yang menjadi keperluan hidup kita. Kena ingat, dalam hidup kita semua yang ada pada diri kita, semuanya bukan keburukan atau kebaikan. Semuanya adalah sifat. Sifat. Jadi macam mana yang nak jadikan sifat tu baik atau buruk, itu kita yang akan handle. Contoh tadi, emosi. Baik, emosi ni benda keperluan. Kita kalau kurang emosi, dia jadilah macam orang lelaki. Orang lelaki tengok, kalau dia tengok budak-budak nangis, dia buat apa? Dia tak pujuk kan? Dia tak pujuk, dia kata kejap lagi elok lah tu, kan? Ataupun dia buat tak tahu je, kan? Sebab dia tak berapa ada perasaan. Bagi dia macam tu. Sebab tu orang lelaki, kalau dia ada masalah, dia cenderung untuk diam. Sebab bagi dia kejap lagi okey. Orang perempuan kalau ada masalah, cenderung untuk bercerita, kan? Kita cerita, suami diam. Lepas tu mula nak marah. Awak dengar tak ni saya cakap? Pasal kita rasa dia buat tak tahu. Padahal bagi dia pun ada masalah sebenarnya. Dia diam tu sebab tengah ada masalah, kan? Jadi kemudian kita bercerita, dia diam. Bagi dia diam ni menyelesaikan masalah. Bagi kita cerita tu selesai masalah. Itu beza dia. Beza lelaki dan wanita dengan penciptaan yang berbeza, yang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Yang maksudnya kita saling melengkapi. Jadi untuk orang lelaki dia kena faham lah, orang perempuan ni kalau bercerita maknanya nak didengar. Jadi tunjuklah, buat-buat tunjuklah kata dengar. Gitu-gitu kan. Tak apalah, yang penting dia dengar, kan? Kalau dia jawab, dia nasihat pun kadang-kadang kita tak mau juga, kan? Kalau tiba-tiba dia bagi cadangan, kita kata lah awak ni tak faham perasaan kita. Padahal dia ingat nak selesaikan. Sebab satu lagi psikologinya, orang lelaki ni kalau dalam menghadapi satu situasi, dia lebih cenderung kepada menyelesaikan masalah. Kalau kita, bagi kita cerita lepas tu dah selesai, asalkan boleh lepas, kan? Jadi kadang-kadang bila berbeza tu dia adalah miskomunikasi, kan? Komunikasi yang berbeza. Baik, jadi bila kita kata kita lepaskan perasaan kita, maknanya ada emosi kat situ. Dan kalau perempuan pula, dia lebih lemah akal dia berbanding emosi. Bila lemah akal banding emosi, sebab tu kalau kita bawa kereta, ada kucing depan kita, apa kita buat? Ada kucing lintas jalan, tengah bawa kereta, ada kucing lintas jalan, buat apa? Berhenti, kan? Automatik berhenti terus. Sepakat lah semua ulama' di Masjid MBBA sepakat berhenti, bila ada kucing lalu depan kita, kita berhenti. Sebab emosi tu. Tambah-tambah yang lalu tu kucing Anggora pula, kan? Kucing gebu, kan? Kita pun kesian kat dia, kan? Kita berhenti. Padahal belakang kita ada lori balap. Kita yang kena langgar, accident. Pasal kucing pun cerita. Tapi kalau lelaki, dia lebih kepada akal dia. Dia akan fikir mana yang lebih selamat. Automatik dia tengok kucing kat depan, dia terus akan tengok cermin belakang, kan? Kalau tak ada kenderaan, baru dia berhenti. Kalau ada, dia akan langgar kucing tu. Perasaan tolak ke tepi. Nombor 2. Nombor 1 rasional dulu, akal. Sebab tu kalau atas jalan raya, memang lelaki lebih hebat atas jalan raya, kan? Lebih baik, keadaannya lebih selamat dengan menggunakan akal daripada emosi atas jalan raya. Sebab tu sebenarnya Allah tak ciptakan kita untuk bekerja di luar, kan? Wanita ni Allah ciptakan untuk berada dalam rumah. Kita queen of the house, kan? Dalam rumah tu memang kita lah raja. Sebab tu kalau lelaki yang faham konsep ni, dia tahu dalam rumah dia jangan kacau sangat, kan? Dalam rumah ikut perempuan lah, nak susun sofa macam mana, nak letak kursi macam mana, nak letak almari macam mana, ikut dia. Sebab dia adalah raja dalam rumah. Itu berdasarkan hadis Nabi, kan? Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan disoal tentang kepimpinan kamu. Dalam hadis tu panjang dan disebut wanita adalah pemimpin dalam rumahnya. Bila wanita pemimpin dalam rumahnya, maka kita bertanggungjawab untuk mentadbir rumah kita. Sebab tu
Orang perempuan ni dia punya tanggungjawab tadbir rumah. Maknanya yang kita kena tadbir tu barang dalam rumah, bukan orang. Orang tu tanggungjawab suami, tanggungjawab ayah. Sebab itu orang perempuan yang selalu bergaduh buat rumah ni. Ibu mertuaku, tak ada bapa mertuaku tak? Tak ada contoh bapa mertuaku. Sebab yang selalu bergaduh ibu mertua dengan menantu perempuan, dengan menantu lelaki tak. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita sama-sama pemimpin dalam rumah yang bertanggungjawab memimpin barang-barang dalam rumah. Jadi bila duduk satu rumah dia ada masalah. Periuknya periuk yang sama, dapurnya dapur yang sama, rumahnya rumah yang sama, sofa yang sama, langsir yang sama. Masing-masing dia nak pimpin langsir dia sendiri, nak pimpin dapur dia sendiri. Situ akan ada masalah. Tapi kalau orang lelaki dia tak ada masalah sangat walaupun duduk setempat, sebab yang dia pimpin orang, bukan barang. Dan orang tu sentiasa berbeza. Dia pergilah duduk, misal katalah bapak mertua duduk dengan menantu lelaki dalam satu rumah. Bapak mertua tu pimpin isteri dia dan anak-anak dia yang belum kahwin, si menantu lelaki pimpin isteri dia dan anak-anak dia. Jadi dia tak ada masalah, orang yang berbeza. Kecuali tiba-tiba ada yang langgar dia punya batas dia. Ayah tu dia nak pimpin juga anak perempuan dia yang dah kahwin. Yang tu yang ada masalah. Tapi jarang berlaku. Sebab siapa yang nak pimpin orang banyak-banyak, lagi kurang lagi bagus, dah lepas tanggungjawab lagi bagus. Jadi bila dah lepas ke anak lelaki, dah lepas, Jadi itu yang maknanya yang kita perlu faham, macam mana kita nak tadbir supaya kita memimpin ni jangan sampai jadi satu kita kata sebab untuk kita menuju ke neraka Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi bila kita sebut mengenai dengan muslimah tadi, nak jadi muslimah yang sejati bermakna bila muslimah ni adalah muslimah yang kita katakan tunduk patuh dan taat sepenuhnya kepada Allah. Jadi yang sejati yang macam mana? Yang sejati tunduk patuh dan taat kepada Allah, tujuannya bila jadi muslimah sejati inilah sebab untuk kita menuju jannah yang abadi, menuju syurga Allah yang abadi. Baik, menduduki syurga Allah ni selalu digandingkan dengan satu sifat khalidina fiha. Sifat Khalid apa makna? Ada nama Khalid kan? Ada orang nama Khalid. Khalid kita dah sebut Khalid ada suami nama Khalid. Anak nama Khalid. Zaman sekarang jarang dah orang nama Khalid. Siapa letak nama anak Khalid? Tu maknanya bukan zaman milenium. Zaman milenium nama canggih-canggih ada. Suami ada. Zaman-zaman 80-an, 90-an ada lagi orang nama Khalid. Zaman tahun 2000-an orang dah tak letak dah nama Khalid. Dia kalau letak nama Fasha, Shusha, tak apa nama kan. Nama Daniel kan, ada nak nama canggih-canggih. Padahal tak apalah kan, nama canggih-canggih pun jadi ada makna. Dan nama panjang-panjang ni kadang menyusahkan. Makin lama nama makin panjang, sampai 12 patah perkataan. Ada satu video tu viral kan, budak tu menangis, nama dia panjang sangat. Sampai dia kata orang lain dah start jawab exam, dia tulis nama tak habis lagi. Menangis pasal apa nama dia panjang sangat. Dan memang nanti bila nak buat pasport susah tu, buat IC pun susah kan. Bila nama panjang-panjang sangat, nama kita kata eloknya sepatah. Macam orang Arab kalau nak buat 2, 3 tu pun dah panjang. 3 cukup lah kan. Lebih pada tu dah susah susah hidup. Nama saya ni sebenarnya sepatah je kalau dalam bahasa Arab. Kod Melayu memang 2 patah, Quratul Ain kan. Bahasa Arab tu sebab setiap nama yang ada ul belakang dia, UL tu itu 1 patah sebenarnya. Dia alif lam. Bila ada alif lam maknanya dia sambung daripada nama sebelum tu. Dia tak boleh putus. Siapa yang nama UL, Nurul Ain contoh kan, kita selalu sebut berhenti kat Nurul je. Sebenarnya salah kalau dari segi kaedah ni. Dia kalau nak berhenti Nur je, jangan ada ul dia tu. Sebab ul tu dia huruf untuk selepas tu. Dia alif lam. Yang contoh orang nama Rabi'atul Adawiyah. Orang panggil Rabi'atul. Ul tu dia kena buang. Sebab ul tu Adawiyah punya. Jadi ejaan Arab tu Rabi'ah Al-Adawiyah. Ul tu lah Rabi'ah. Bila sambungkan Rabi'atul Adawiyah.
Jadi Rabi'ah satu perkataan, Al-Adawiyah satu. Bila sambung Rabi'atul Adawiyah. Jadi kalau nak panggil Rabi'ah ataupun Adawiyah. Semua yang ul tu semua kena buang ul ni. Sebab ul dia tu milik perkataan selepas tu. Ada siapa nama apa lagi tak? Tak jumpa. Ada biasanya Nurul lah kan, orang nama Nurul. Nurul ni samalah alif lam ul dia tu punya perkataan lepas tu. Tapi kalau letak nama sepatah je Nurul je, tak ada apa dah lepas tu. Tu pun silap juga. Ul tu siapa punya? Alif lam tu siapa punya? Dia mesti ada perkataan lain lepas tu. Dan itu kaedah bahasa Arab. Kalau boleh kita nak letak nama ni, cuba minta nasihat orang yang tahu bahasa lah, tahu kaedah bahasa Arab, supaya nama kita tu tak menyalahi kaedah. Ataupun kadang-kadang kita ambil nama dalam Quran, bunyi sedap, rupa-rupanya makna teruk kan, syaitan, sedap juga tu. Dalam Quran tu banyak, dalam Quran sebut syaitan kan, bunyi pa kan, rupanya makna dia tak elok. Ada perkataan syarul bariyah. Kalau khairul bariyah okey, syarul bariyah teruk makna dia. Khairul bariyah maknanya sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Syarul bariyah maknanya seburuk-buruk makhluk. Kita pakai ambil je dalam Quran kan. Ada nama dalam Quran kita pun ambil kan. Itu kena check dulu makna dia. Sebab nama adalah doa. Siapa yang nama dia dah tak elok, kalau boleh pergi tukar. Tapi bukan senang nak tukar nama dalam IC kan, kena angkat sumpah. Kalau tak dapat tukar nama dalam IC, tukar nama panggilan. Panggilan tu bagi makna dia baik. Setiap kali orang panggil kita tu jadi doa. Dan zaman dulu kan orang panggil anak Intan Payung kan, dia doa lah anak dia jadi payung. Intan Payung ni nama manja. Dia ada kaedah dalam bahasa Arab. Kalau ikutkan dalam Islam, dia ajar kita untuk panggil anak perempuan dengan panggilan-panggilan manja. Bukan anak perempuan je, isteri pun sama kan? Sebab tu Nabi SAW panggil Sayyidatina Aisyah dengan panggilan Humairah. Padahal tu bukan nama dia. Humairah kita sekarang nama orang kan, dia bukan nama sebenarnya, dia panggilan. Humairah ni asal daripada Hamra. Hamra maknanya merah kan? Jadi kalau baju merah, tudung merah, maknanya Hamra, warna tu Hamra kan? Ni kalau nak pergi Arab sana nak beli baju warna merah, cakap dengan dia Hamra. Ingat nama Humairah tu. Jadi bila Humairah itu kaedah dia isim tasghir, dia kecil kan. Hamra besar kan. Bila kecil tu maknanya manja. Jadi yang kemerah-merahan. Jadi biasanya kemerah-merahan tu pipi lah. Yang pipinya kemerah-merahan. Itu untuk panggil isteri. Tapi tak payahlah di mana suami panggil dia tu. Mulai hari ni abang kena panggil saya Humairah. Pasal apa? Pasal Sayyidatina Aisyah Nabi panggil macam tu. Tapi masalahnya awak tak merah pun pipi kata. Ada cerita lain. Maknanya ni panggilan kalau panggilan kita biasa kita panggil itulah Intan Payung zaman dulu kan. Zaman sekarang tak ada lah. Zaman sekarang panggil apa? Manja-manja apa? Busuk-busuk. Nama manja-manja. Kalau orang Turki dia ada kan, anak perempuan dia panggil Güzel Kızım. Güzel Kızım tu maknanya anak perempuanku yang cantik. Kezem tu dia lebih kepada anak perempuanku. Kezem dia dah panggilan yang manja, anak perempuanku gitu. Kalau lelaki dia panggil Yitim, maksudnya anak lelakiku yang berani. Jadi dia kalau lelaki dia letakkan istilah berani, kalau perempuan cantik. Maksudnya nak menggambarkan satu panggilan manja. Itu kaedah. Ni kalau panggil anak panggil oi, lagilah kan. Maknanya dia tak membentuk satu, kita ambil contoh gini. Kalau di kalangan ulama Nusantara kita, Buya Hamka. Buya Hamka ni dia panggil anak perempuan dengan anak lelaki dia lain. Ni anak perempuan dia cerita kan, kalau biasa tengok anak perempuan dia masih hidup, ada yang masih hidup. Dia cerita, ayah kalau panggil kami, anak perempuan dia panggil lain, anak lelaki lain. Kalau anak lelaki panggil macam mana? Panggil biasa. Maknanya nak gambarkan anak lelaki ni pendidikannya kena pendidikan kepimpinan. Jadi dia panggil biasa tu dengan ketegasan. Maknanya panggil dengan nada tegas. Nak ajar ketegasan kepada anak lelaki. Tapi kalau anak perempuan, dia ada panggilan-panggilan dia. Jadi nama, lepas tu dia sambung belakang. Ada sambungan dia. Sambungan tu manja-manja gitu kan. Dia tanya dekat anak perempuan dia tu panggil apa? Anak perempuan dia tersipu-sipu malu nak sebut. Mana nak gambarkan, dia kata, tak naklah cerita. Dia kata, segan. Dia kata. Sebab manja sangat panggilan tu.
Dia mungkin kalau kita boleh gambarkan intan payung ataupun anak perempuan tu misalnya Siti Comel macam tu kan, dia sambung dengan panggilan-panggilan yang manja. Sebenarnya itu pendidikan nak mendidik kelembutan. Jadi pada wanita ni kita didik dengan didikan kelembutan kan. Itu dari sudut perbezaan ni. Maknanya lelaki dengan wanita memang beza. Jadi pendidikannya beza, nanti di akhirat kita juga akan ditanya dengan soalan yang berbeza. Soalan exam lelaki dengan perempuan tak sama. Ke akhirat nanti depan Allah kita ada exam. Tahu kan? Ada exam. Baik, exam dia ni tak pakai paper. Kan? Exam dia ni nanti Allah tanya lisan. Exam lisan je. Soalan dia tak sama. Soalan lelaki dengan perempuan tak sama. Sebab itu silibus kita kena belajar silibus beza lelaki dengan perempuan. Hari ni bila silibus lelaki dengan perempuan sama, maksudnya benda yang kita buat kat dunia ni sama antara lelaki dengan perempuan, depan Allah nanti salah satu akan ada masalah. Sebab itu Allah melaknat golongan yang tukar jantina. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Antaranya kenapa? Sebab confirm bila dia laki kemudian jadi perempuan, dia takkan laksanakan kerja laki. Kan? Dan confirm juga kalau dia perempuan kemudian bertukar jadi laki, dia takkan buat kerja perempuan. Kan? Jadi bila tak buat kerja dan tanggungjawab yang sepatutnya dia dipertanggungjawabkan, ketika itu dia akan gagal jawab soalan depan Allah, automatik dia tak dapat syurga. Automatik. Sebab tu hari ni kan banyak kan jadi macam satu fenomena dalam video-video misalnya kan, buat lakonan kan yang laki jadi perempuan. Kan biasa dah kan sekarang, macam dah biasa sangat. Jadi dia seorang berlakon jadi ayah, lepas tu dia tukar jadi mak, lepas tu dia tukar jadi cikgu, lepas tu dia tukar jadi anak. Masa jadi mak dia pakai tudung, masa jadi ayah dia pakai kopiah. Kan? Kita rasa lawak-lawak je biasa-biasa, padahal tu bahaya tu. Sebab ulama' sepakat mengatakan di tahap mana yang Allah tak benarkan laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, di tahap walaupun sekadar kita menyerupai, meniru pergerakan. Jadi kalau tiba-tiba ada laki melambai, dah tak boleh dah. Kan? Tiba-tiba ada perempuan jalan macam gajah dengan sengaja, ada tak boleh dah. Kecuali semula jadi lah. Kalau semula jadi kita kena terima. Memang ada perempuan macam gajah. Bukan saiz badan, cara berjalan. Gerubang kan. Berjalan tu, sup libas kain. Ada kan? Itu kalau semula jadi tak apa. Dan memang dia dah asli dia macam tu, memang Allah bagi dia macam tu. Dia punya hormon testosteron dia terlebih. Ada orang lelaki yang memang agak lembut. Memang semula jadi. Yang ni tak apa. Dan kita kena terima adanya wujudnya orang macam ni. Sebab zaman Nabi pun ada. Kan kita pernah dengar kalau wanita, misalnya yang wanita pahlawan ada kan. Zaman Nabi ada, Ummu Umarah nama dia. Baik, Ummu Umarah ni dalam perang Uhud. Dibuktikan macam mana kekuatan dan kehebatan Ummu Umarah yang nama asalnya Nusaibah. Sehingga saya pernah cerita tentang Ummu Umarah ni dekat satu kuliah dekat Pahang. Lepas tu ada salah seorang ibu-ibu yang mendengar tu, dia tengah mengandung. Bila anak dia lahir, dia nak namakan anak dia Ummu Umarah. Sebab hebatnya serta Ummu Umarah ni. Masa tu dia tanya saya, nama sebenar Ummu Umarah tu apa? Biasanya orang kalau nama Ummu ni bukan nama asal. Lepas tu kalau kita letak nama orang Ummu, itu sebenarnya kalau di Arab sana dia bukan nama. Ada Ummu je depan, maknanya dia gelaran. Kan? Biasanya kita akan letak nama Ummu, kemudian nama anak perempuan pertama. Kalau perempuan lah, kalau Ummu. Kalau laki Abu, dia akan letak nama anak laki pertama. Misal anak perempuan kita yang pertama, nama dia Azila. Kan? Kita akan jadi Ummu Azila. Dia akan letak nama anak perempuan pertama. Baik, Ummu Umarah ni nama sebenar dia Nusaibah. Jadi bila tahu nama Nusaibah, kata Nusaibah kan banyak orang nama Nusaibah. Jadi macam tak special pula kan. Macam takut tertukar dengan Nusaibah lain. Jadi, akhirnya dia letaklah nama anak dia Ummu Umarah. Tak ada masalah pun. Ya? Sebab kita nak ambil teladan contoh. Ummu Umarah ni antara wanita yang kita kata dia ni ibu kepada dua orang anak laki yang asalnya dia pergi ke perang Uhud tu. Tujuan nak hantar anak laki dia dengan suami dia. Ini hebat lah. Sebab orang perempuan ni biasa kalau tahu suami dengan anak nak pergi jihad, maknanya nak pergi mati, dia tak bagi awal-awal lagi. Ini siap temankan. Ni kehebatan wanita, kekentalan jiwa yang susah nak dapat. Dalam keadaan kita tu yang Allah bagi emosi kuat kan, tak mau kehilangan anak, tak mau kehilangan suami. Ummu Umarah ni pergi hantar suami dan anak-anak laki dia ke medan jihad dalam perang Uhud.
Ya. Baru ni ada kesempatan lah kami berziarah ke Bukit Uhud tu. Bukit Uhud tu bukit yang paling besar di Madinah. Madinah ni bandar yang tanah rata, dia tak ada bukit sangat. Banding dengan Mekah, Mekah ni kawasan dia berbukit-bukit. Sebab tu Mekah orang dia lebih kasar banding Madinah. Orang Madinah lebih lembut. Kan? Salah satunya mungkin cara hidup orang Mekah ni lebih tough lah. Kan? Dia nak kena daki bukit, turun bukit, naik bukit. Tapi kalau Madinah jalan dia mendatar dan ada Bukit Uhud tu yang paling besar. Jadi perang Uhud tu berlaku di Bukit Uhud. Ada satu bukit rumah, bukit tu bukit pemanah. Jadi pemanah dalam perang Uhud tu berada di bukit tu untuk bahagian memanah. Bukit tu sekarang kalau nak daki kecil je. Bukan bukit tu kecil sejak dulu, dia makin kecil. Tahu kenapa makin kecil? Orang duk ambil batu dia bawa balik. Itulah kerana nak ambil berkat. Ingatlah apa yang Nabi tak ajar sebagai berkat, jangan duk buat. Dan akibat dia satu dunia orang duk ambil batu bukit rumah tu, akhirnya bukit tu jadi kecil. Rasanya dia tak kecil macam tu. Baik, dalam perang Uhud ni lah ada satu tempat perkemahan, asalnya kawasan perkemahan umat Islam pada masa perang tu. Baik, Ummu Umarah ni duduk kat situ, kan? Asalnya duduk kat kemah perempuan. Tapi kan kita tahu perang Uhud tu sampai tahap akhirnya umat Islam tu hampir dikalahkan, kan? Yang sampai tentera kafir boleh masuk dalam perang, dalam kemah Rasulullah. Dan waktu tentera kafir nak serang Nabi SAW, masa itulah beberapa umat Islam tu yang ada dekat-dekat situ tu, beberapa sahabat-sahabat Nabi ni mempertahankan Nabi. Termasuk Ummu Umarah, perempuan. Ibu kepada dua anak. Kalau kita kata muda, dia ibu. Dan anak dia anak bujang. Maknanya bukan orang muda. Kan? Dia mempertahankan Nabi. Asalnya dia pertahankan Nabi dengan badan dia sendiri. Sampai menyebabkan badannya luka parah. Luka parah dia tu sampai setahun tak sembuh. Lepas daripada perang tu, waktu Nabi SAW datang ziarah Ummu Umarah, kan, dia ikat luka dia tu supaya tak menitik darah, supaya Nabi tak tahu kata dia luka parah. Nabi tanya, apa khabar kamu? Kan? Jawab Ummu Umarah, kata, aku baik-baik saja. Waktu tu menitik darah daripada luka dia. Kan? Maka ketika itulah dia dah tunjukkan kehebatan dia, kemampuan dia dalam berperang di medan perang, keberanian dia. Maka lepas tu dia diizinkan untuk pergi perang. Dan lepas daripada itu memang Ummu Umarah pergi setiap peperangan Nabi. Dalam setiap peperangan Nabi, Ummu Umarah pergi sampai Nabi wafat, masih lagi Ummu Umarah ikut peperangan umat Islam. Dan kali terakhir ikut perang dalam perang Yamamah, itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa jadi terakhir? Dia tak mati syahid kat situ, tapi tangan dia patah kena libas pedang musuh. Ni perempuan ni, cerita perempuan. Agak-agak perempuan macam ni lemah lembut tak? Dia perkasa, dia gagah perkasa, dia hebat. Dan tahu dah usia dia berapa tu waktu ikut perang Yamamah tu? 60 tahun lebih. Ada umur 60 sini berani pergi perang. Yang belum 60 pun 50 lebih rasa tak berani dah. 60 lebih boleh naik kuda lagi. Boleh pegang pedang lagi. Perempuan ni. Yang ni dah tentu kita tahu dia bukan orang yang tengok lipas pun takut. Tengok tikus, jumpa tikus cabut lari. Ni bukan jenis ni lah. Dia memang orang yang hebat. Jadi maknanya ada wanita yang gagah macam ni, ada wanita yang kuat macam ni, yang kita tahu maknanya dari segi pergerakan, ketangkasan dia bukan macam perempuan biasa. Dia macam lelaki lah. Maknanya ada yang macam tu, itu secara semula jadi. Tak ada masalah. Islam terima dan Islam benarkan. Dan cuma perempuan ni kalau nak pergi perang, dia kena buktikan kehebatan dia, kekuatan dia. Dan sebab bukan saja kuat je boleh pergi perang ni. Dia termasuk juga dia kena tangkas, dan dia kena perasaan jiwa dia kena kental. Dia kalau pergi perang lepas tu takut nak bunuh orang, tak boleh. Dia kena dalam perang kan memang kena bunuh. Dia tak boleh takut-takut dan tak boleh teragak-agak. Ada juga wanita lain yang jadi pahlawan, Khawlah Al-Azwar. Kalau biasa dengar nama dia, Khawlah ni, dia asalnya pergi perang bukan nak pergi perang. Perempuan ni dia memang tak boleh, dia takkan dibenarkan pergi perang. Minta lah macam mana pun tak boleh. Yang jadi boleh itu pasal Ummu Umarah tadi, sebab kali pertama tadi kan dia dah tunjukkan dan buktikan kehebatan kekuatan ni, barulah dibenarkan lepas tu. Khawlah pun asalnya bukan nak pergi perang, dia nak pergi selamatkan abang dia yang ditangkap oleh musuh. Jadi abang dia yang pergi perang. Abang dia kena tangkap, dia yang selamatkan, adik perempuan dia selamatkan. Rupanya Khawlah ni dari kecil memang ayah dia ajar main pedang.
Kenapa ayah dia ajar main pedang? Bukan sebab saja-saja nak ajar anak perempuan main pedang, tapi sebab ayah dia tengok bakat anak perempuan dia ni lebih tangkas daripada abang dia. Maknanya dia memang perempuan tapi dia bukan perempuan yang lemah lembut. Dia bukan perempuan yang macam perempuan biasa. Dia tangkas. Jadi maknanya tak ada masalah selagi digunakan untuk kebaikan. Baik, laki pula zaman Nabi ada juga yang lembut. Dia ni penyair. Penyair biasa jiwang sikit kan. Banyak main perasaan. Laki ni Hasan bin Thabit namanya. Dia seorang penyair yang sangat hebat. Kalau Hasan bin Thabit buat syair, syair yang berkait untuk menaikkan semangat orang pergi jihad, memang orang akan semangat berkumpul-kumpul pergi jihad. Tapi dia sendiri tak pergi. Sebab dia takut. Dia takut tengok darah. Ni laki kan. Waktu pergi perang pun dia tak dibawa pergi medan perang, tapi dia disuruh untuk jaga kemah perempuan. Tapi walaupun jaga kemah perempuan, waktu musuh nak naik panjat bukit pergi ke kemah perempuan, dia tak berani bunuh musuh tu. Perempuan yang pergi bunuh musuh tu. Sahabat. Bila suruh dia bunuh, dia kata saya takut. Takut darah. Perempuan yang pergi bunuh. Okay, dah musuh mati, dia mintalah dia pergi angkat mayat musuh tu, gulingkan ke bawah bukit supaya musuh lain takut nak naik. Dia kata dia takut. Akhirnya perempuan yang pergi angkat mayat tu, gulingkan ke bawah. Ni laki. Jadi ada laki yang macam perempuan. Kita sebut dia macam perempuan lah, walaupun dia memang laki. Tapi walaupun dia macam perempuan, dia tak boleh tukar jadi perempuan. Tak boleh. Dia tetap kena laki. Kita tahu siapa yang mandi jenazah, tahu kan? Setiap jantina orang takkan diikut berdasarkan kepada siapa dia sekarang waktu dia mati, tak. Kita akan diikut waktu dia lahir. Kan? Kalau dia lahir laki, sekarang dia jadi perempuan, dia tetap laki. Urus jenazah tetap cara laki. Yang mandikan mayat dia laki. Yang mandi jenazah tahulah. Dia dah lah dia makan hormon macam-macam kan. Kulit dia lebih gebu pada perempuan. Biasanya lah bila nak tukar jantina tu, dia makan macam-macam ubat teruk pada kita. Dia make up lagi dahsyat pada kita. Sebab dia nak jadi perempuan yang asalnya bukan dia kan. Jadi dia makan ubat macam-macam hormon, jadi kulit dia gebu lebih pada orang perempuan. Sebab orang perempuan hak normal ni, hak kita ni, tak ada makan apa pun kan. Kita memang perempuan dah. Allah bagi perempuan memang kulit dia lebih halus daripada lelaki. Jadi kalau dia semula jadi lelaki, nak dapat kulit perempuan, dia kena makan macam-macam hormon. Apa yang menyebabkan kulit perempuan jadi lebih halus pada lelaki? Satu, hormon kita punya hormon progesteron dengan estrogen. Hormon testosteron yang ada pada lelaki tu yang buat kulit kita kasar. Sebab tu bila perempuan tiba-tiba kulit dia agak kasar, maknanya hormon testosteron dia lebih. Tapi tak ada masalah lah. Ataupun dia biasanya jadi kasar juga sebab kerja keras kan. Buat kerja kasar banyak, maknanya ni kerja-kerja orang lelaki sepatutnya. Jadilah kasar. Dan kemudian sebenarnya jadi halus tu pasal apa? Kulit kita ni lebih nipis, 1.5 kali ganda lebih nipis daripada lelaki. Kulit perempuan lebih nipis. Sebab tu kalau nak keluar rumah, perempuan dia kena pakai lapisan-lapisan, sama ada kain, baju kita kena tutup-tutup, ataupun ada lotion ke sunblock ke apa-apa. Kalau tidak, kulit kita akan lebih cepat rosak pada lelaki. Tak percaya cuba tengok suami isteri yang sama-sama bekerja. Sampai waktu pencen, kalau sama-sama keluar rumah tak pakai apa-apa pelindung kulit lelaki elok je, kulit perempuan rosak. Sebab memang kulit kita ni tak dicipta untuk keluar rumah. Kita ni umpama kucing, lelaki umpama harimau. Harimau ni kuku dia memang untuk keluar rumah. Perempuan kalau tak kucing, singa singa betina. Tapi wanita ni umpama kucing dengan makna kata kuku. Kita ada kuku sama dengan harimau. Tapi kuku harimau untuk kerja kat luar dalam hutan. Kuku kita untuk cakar sofa je. Dalam rumah. Kita bolehlah cakar sikit-sikit. Tapi kalau kata nak robek kijang kan, nak tangkap binatang, memang tak boleh lah. Tak koyak badan dia kan, kita tak dapat tangkap. Sebab tu kalau orang lelaki tak mau kerja, masalah besar. Sebab Allah dah sediakan dia package yang dia boleh keluar bekerja. Wanita kalau keluar bekerja kena struggle lebih. Maknanya kalau kucing tadi, kalau wanita biasanya kalau keluar bekerja, dia akan jadi macam kucing hutan. Dia still kucing. Tapi kucing hutan tahu siapa pernah bela kucing hutan. Kucing hutan ni kalau nak bela tak boleh lepas bebas, kena duduk dalam sangkar. Sebab dia garang. Dia garang. Kalau silap hari bila dia cakar kita.
Kan? Siapa kalau tak pernah bela tak apalah, tengok video orang bela kucing hutan. Dia letak dalam sangkar. Dia tak letak bebas tu. Kan? Bahaya. Kan? Kucing yang boleh bebas dalam rumah tu kucing-kucing kebun kan. Kucing yang kerja dia buat muka comel je kan. Tidur, main, itulah kerja dia. Dan memang wanita tu sebenarnya itulah kerja dia. Itulah tanggungjawab dia. Buat muka comel je dalam rumah. Itu kerja asal dia. Dan kemampuan dia setakat tu. Sebab tu bila dia keluar rumah akan ada banyak bahaya. Banyak bahaya. Sama ada dari sudut ancaman fizikal kan. Maksudnya misal nak kata wanita ni kalau keluar macam kucing yang dah bela dalam rumah tu, kalau dia keluar dia mudah aksiden kan, dia tak pandai lintas jalan. Kucing tak pandai lintas jalan, dia selalu confused. Yang dah lintas kerat jalan, kena horn je dia patah balik. Padahal sikit lagi nak sampai depan kan. Akhirnya kena langgar. Tu persamaan dia. Kan? Kita pun selalu confused kan. Nak lintas tak lintas. Tu yang bawa kereta tak keluar jalan tu. Kena horn orang belakang kan. Confused. Dan nak keluar tengok kanan, tunggu kosong semua kan. Dah kosong tengok kiri, tunggu kosong. Lepas kosong kiri tengok kanan balik, ada balik kereta, tunggu kosong. Tu yang tak keluar-keluar. Sebab mata kita Allah tak cipta tajam macam lelaki. Dia untuk duduk dalam rumah tak payah tajam sangat. Kalau tajam sangat, nanti pergi rumah orang, habis kita nampak tu. Bawah meja ada apa, bawah sofa ada apa, semua kita nampak. Kan? Dia mata orang lelaki, bila dia tengok kanan dia nampak kiri. Sebab tu dia senang lintas jalan. Dan itu tak ada masalah untuk dia. Ada keperluan dia. Di medan jihad, dia memang kena tengok kanan kiri depan belakang. Dia kena nampak. Kalau tidak musuh datang dari belakang, dia tak nampak dah. Kan? Dia peranan dia beza. Tu yang kita kata Allah bagi kepada kita aset-aset, kelengkapan-kelengkapan diri yang digunakan untuk manfaat kehidupan, dengan tujuan untuk kita memenuhi tanggungjawab kita sebagai wanita, dan juga kalau lelaki sebagai lelaki. Itu fitrah kita yang berbeza. Kita sampai pukul apa? 11. Habis dah. Ya? Habis. Kita tadi mula 10 berapa minit gitu kan, minit sikit kan, kita habiskan minit sikit. Kita cuma ambil satu poin berkaitan dengan muslimah ni, macam mana kita nak menjadi muslimah yang dapat menuju ke jannah yang sebenar. Ya, boleh. Kalau ada soalan pun boleh angkat tangan. Tak payah tunggu habis. Ada 3 perkara yang kita perlu ambil perhatian untuk kita menjadi seorang muslimah yang sebenar. 3 perkara ni. Yang pertama, keadaan hati kita. Hati. Yang pertama hati. Sini, boleh. Yang kedua lisan. Dan yang ketiga anggota badan. Baik, ini adalah 3 perkara yang sebenarnya dia kalau kita perhatikan dan jaga 3 perkara ni, dia akan balik kepada keimanan kita, dan kesempurnaan iman kita akan sempurna dengan 3 perkara ni. Kalau 3 ni kita jaga, maka sempurnalah keimanan kita. Dan kena ingat syarat untuk kita dapat masuk syurga Allah, satu je, mendapat rahmat daripada Allah. Bila Allah bagi rahmat, maka boleh kita masuk syurga. Baik, macam mana nak dapat rahmat Allah? Nak dapat rahmat Allah, syaratnya satu je. Kita jadi orang yang soleh. Kalau wanita, solehah. Baik, nak jadi wanita yang solehah, syarat dia satu je. Keimanan kita kena dijaga. Jadi iman ni akan menyebabkan kita mendapatkan syurga Allah SWT. Allah akan merahmati orang yang selalu menjaga keimanan dia. Untuk jaga iman inilah kita nak jaga hati yang pertama. Sebab hati adalah tempat pandangan Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad dan tubuh badan kita, tapi Allah memandang kepada hati kita. Yang ini yang kadang-kadang orang buat hujah. Oh, saya ni perangai je macam ni, tapi hati baik. Saya ni mulut je macam ni, tapi hati baik. Kita nak tanya balik, hati baik ni apa sebenarnya? Hati baik ni maksudnya hati yang Allah nak pandang, hati yang Allah sudi untuk pandang. Dan Allah tak sudi pandang hati orang yang selalu menyakiti orang. Maksudnya mulut kita ni tetaplah kita kena jaga. Dia tak boleh kata mulut je macam ni hati baik. Baik ni maknanya penuh dengan keimanan, dengan akhlak yang baik. Baik, ini untuk kaedah untuk diri kita, jangan guna sebagai hujah.
Tapi kalau untuk orang lain boleh kita husnudzan, kita sangka baik. Orang tu mungkin mulut dia je macam tu tapi dia tak niat macam tu. Sebab kadang-kadang mulut laser ataupun orang yang kasar ni dia ada keperluan dia. Allah takkan cipta ada manusia kasar dan laser melainkan ada keperluan. Kalau siapa biasa pergi Mekah, Madinah tu, ada polis tu kerja dia halau orang je. Menghalau je kerja dia. Ya hajar, ya haji, ya hajar, ya haji kan. Sampai biasa kan. Hajar, haji, pergi. Dia suruh pergi, selalu halau orang. Tu kan kita kata kasar. Mana ada dia nak cakap elok-elok dengan kita? Dia kata, misal katalah nak cakap elok-elok, minta maaf ya puan, kat sini bukan tempat solat perempuan, sila pindah. Cakap macam tu orang tak buat apa. Dia memang kena kasar. Sebab Malaysia satu dunia kan, macam-macam perangai. Orang Melayu boleh cakap elok-elok, tu pun ada juga yang degil. Kan, beria sangat nak juga solat depan Kaabah. Nak juga pergi cium Hajar Aswad. Ingat perempuan ni, terus sebenarnya pergi cium Hajar Aswad. Ada orang perempuan cuba nak pergi cium Hajar Aswad. Tercabut tudung ni. Sebab orang berebut kat situ, orang lelaki pun sesak-sesak. Sampai luka-luka. Ada yang sampai luka berdarah. Nak pergi cium Hajar Aswad. Perempuan memang tak digalakkan. Tapi ada juga yang degil. Kan? Nak juga. Jadi, itu yang dia halau. Dia halau-halau. Kan? Jadi, adakah kita kata, kasar dia kan? Duduk kat Masjidil Haram ni kan? Dekat Kaabah ni, buat cakap kasar-kasar. Tak, tu memang kerja dia. Dia tak boleh cakap elok-elok. Kalau cakap elok-elok, orang buat tak tahu je. Kan? Kalau dia cakap kasar-kasar, orang buat tak tahu. Kan ada bangsa-bangsa yang boleh buat tak tahu kan? Ada bangsa-bangsa yang buat tak dengar je. Dah kena tahan dengan pagar, lompat pagar juga. Ada. Kan? Maknanya dah tak bagi masuk juga. Kan? Orang perempuan pada tu. Kan? Orang perempuan ada. Dekat Masjid Nabawi tu, ada sekali tu pagar tu ditutup. Dah nak dekat waktu solat, dia tutup pagar untuk masuk solat masjid. Masuk masjid dah tak boleh. Boleh solat kat tepi-tepi tu ada dia sediakan kapet. Tapi nak juga masuk masjid. Sekali tu dia buka pagar, ada orang kat dalam tu nak keluar sebab dah tak ada wuduk. Masa tu belum azan. Jadi dia nak keluar ambil wuduk. Kan? Tiba-tiba menyelit seorang perempuan Arab. Menyelit masuk dalam, lari dia masuk dalam. Kan? Nak masuk juga, kena marah-marah. Kalau ikut ni kan Masjid Nabawi tak baik marah-marah. Tak, tu memang kerja dia. Dia kena marah. Dia menjerit tengking-tengking suruh keluar balik. Dia buat tak tahu juga. Berlari. Dia toleh belakang tengok. Tengok orang tak kerja dia lari juga masuk dalam. Maknanya ada orang macam ni. Jadi memang perlu ada orang yang kasar. Yang sebab ada orang tak faham bahasa. Jadi cara kita nak sangka baik, hati dia baik kan. Mungkin cara dia mungkin dia dah pertimbangkan. Dia perlu untuk buat cara macam tu sebab itu keperluan dia, keadaan dia. Tapi untuk kita dah mentang-mentang kita ni selalu cakap kasar, kita kata kita yang penting hati baik. Tak. Yang Allah pandang hati ni maksudnya Allah pandang hati pada ketika kita buat satu-satu amalan. Contoh kita solat, solat sama-sama solat sunat. Allah akan pandang hati kita. Waktu kita solat sunat tu kenapa? Kita solat sunat kerana apa? Atau mungkin sekarang misalnya kita datang kuliah kan. Datang kuliah masing-masing ada niat kan. Niat apa? Ada yang tak ada niat. Ada juga kan. Datang je lah kan. Dah orang jemput, ada kuliah, datang lah. Daripada duduk saja kat rumah, datang je lah. Tak ada niat pun ada. Ada yang niatnya baik, ada yang niatnya sederhana, ada yang niat tak baik. Ni bukan jemaah masjid Masjid Ampang Masjid apa? MBBA. Ini contoh masjid antah berantah. Niat tak baik kan, datang ada. Memang ada kan. Bukan di masjid ni lah kan. Ni di masjid lain. Baik. Jadi dengan niat-niat inilah Allah pandang. Perbuatan sama dah. Datang kuliah, datang masjid, datang pengajian. Niatnya apa? Berdasarkan niat tu Allah akan bagi pahala. Sebab tu pahala kita semua tak sama. Lain-lain. Ada yang memang belajar nak menuntut ilmu, nak dapatkan ilmu kerana Allah. Sebab Allah suruh. Itu pahala paling besar. Ada yang sebab nak tambah pengetahuan. Dapat pahala juga, tapi kurang sikit. Sebab biasanya yang tangkil nak tambah pengetahuan ni lah yang nanti bila tiba-tiba tak ada tambah apa-apa ilmu baru, dia balik kata, apalah ustazah ni cakap, semua benda sama. Tak ada benda baru pun. Sebab niat kita nak tambah benda baru. Tu dia kurang sikit pahala. Ada yang berlaku kat masjid planet Pluto kan. Dia datang memang dengan niat untuk menghancurkan majlis tu. Contoh kan. Ataupun pernah berlaku zaman Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i waktu dia kuliah mengajar, ada iblis datang. Iblis datang berupa seorang lelaki.
Datang ke majlis pengajian tu tujuannya nak tanya soalan untuk merosakkan akidah semua orang yang datang. Maknanya memang ada tujuan untuk merosakkan. Maka pahala kita akan berbeza berdasarkan kepada niat tadi. Okay. Jadi itu persoalan hati. Dan kemudian macam mana kita nak jaga lisan. Yang kedua, lisan tadi, lisan kena diambil perhatian. Perkataan-perkataan kita tu kena pastikan perkataan yang baik adalah perkataan yang ada pahala. Tadi bila kita sebut kasar bukan mesti tak baik, lembut juga bukan mesti baik. Cuma biasanya yang lembut tu baik, yang kasar tak baik. Jadi sekarang kita nak pertimbangkan bagaimana perkataan kita ni, kita nak susun dan aturkan perkataan kita supaya sentiasa dapat pahala. Maksudnya kena pertimbangkan setiap kali kita nak bercakap baik, bercakap lembut, kenapa kita cakap lembut? Okay, contoh cakap lembutnya. Kalau sebut cakap lembut yang baik, okey, umumnya baik kan? Baik. Cakap lembut masa mana tak baik? Masa menggoda suami orang. Lembut kan? Lembut pada biasa. Ataupun kadang-kadang bukan goda suami orang. Ni goda tukang jual ikan, bukan goda apa? Nak minta tawar harga murah. Lembut kan? Ada yang nak menawar harga murah cakap kasar-kasar. Nak minta nak beli sayur kan? Dia kira jumlah semua harga RM36. Kita nak tawar jadi RM30. Ada kita cakap kasar, pakcik RM30. Dia tak bagi lah. Mesti lembut kan? Dia turunlah nada. Keluarlah ala-ala dia tu kan. Minta boleh lah kan. Sampailah jadi RM30. Nak minta kurang tu nada kita mula melenggok-lenggok. Dosa. Lembut, memang lembut tapi dosa. Kan? Itu kena jaga yang lembut-lembut. Ataupun yang kasar. Yang kasar ni maknanya kasar biasanya kita sinonim kita kata tak baik. Tapi ada ketika memang perlu kasar. Contoh tadi kan nak dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, memang polis-polis tu kena kasar lah nak halau orang. Ataupun ada orang yang tak faham bahasa, yang memang kita ingatkan dia, misalnya kita ingatkan dia suruh buat satu pekerjaan tu, dia tak faham, dia tak ingat, ataupun dia selalu lupa. Anak misalnya, siapa yang tak pernah cakap kasar dengan anak? Kalau ada yang tak pernah cakap kasar dengan anak, kita tanya balik. Nak interview betul kan ni? Ke kita yang tak perasan? Mesti pernah kan, sebab anak ni biasanya masa dia kecil-kecil dia tak faham bahasa. Suruh flush tangki bilik air tu 1001 kali bagi tahu. Tak flush juga. Akhirnya kita memang kena warning, kena cakap kasar sikit. Kan? Maknanya itu keperluan. Jadi ada ketika memang kena cakap dengan bahasa yang lebih kasar ikut keperluan. Jadi untuk lisan kita nak jaga supaya kaedah umumnya lemah lembut, sopan santun, dan perkataan-perkataan kasar cuba elakkan. Perkataan kasar ni Nabi SAW pernah ketika mana disebutkan oleh kaum Yahudi yang lalu dengan Nabi. Waktu tu Nabi ada dengan Sayyidatina Aisyah. Lalu satu kumpulan Yahudi dia bercakap dengan Nabi, dia bagi salam tapi bukan Assalamualaikum. Dia bagi Assalamualaikum. Maksud dia celaka atas kamu. Maknanya sepatutnya kita doakan sejahtera atas kamu, dia doakan celaka atas kamu. Baik, Nabi balas, tak diam. Nabi jawab, tapi bukan celaka. Nabi jawab, wa'alaikum. Atas kamu juga. Kamu pun macam tu juga. Itu kaedah jawab dia. Maknanya kalau orang doakan kepada kita benda tak elok, kita jawab, kamu pun sama juga. Cukup. Jangan keluar perkataan yang sama kasar macam dia. Kalau tidak, kita sama macam dia. Kan? Hati-hati tu lafaz Assalamualaikum bahasa Arab dia kena ada lam. Assalam tu makna sejahtera. Bila hilang lam makna dia celaka. Celaka ataupun mati. Tapi slang kita Melayu selalu hilang lam. Tu kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. Kan orang Melayu kita sebut Assalamualaikum. Slang kita. Sam tu makna celaka. Lepas ni siapa datang rumah kita Assalamualaikum, tak buka pintu. Tak, kalau yang datang tu ahli jemaah majlis ni, yang dah belajar ni, tak apa, kita boleh tak buka pintu sebab dia dah tahu. Tapi kalau orang lain buka lah pintu, lepas tu bagi tahu kan. Bukan Assalamualaikum. Assalamualaikum tu maknanya celaka kamu kan. Dia kena Assalamualaikum. Kalau tak ada as pun tak apalah, Salamun alaikum pun boleh. Dia kalau kaedah bahasa Arab dia, kalau bukan Assalamualaikum, hilang alif lam, dia kena jadi tanwin, Salamun alaikum. Itu kaedah dia, dua-dua boleh kan? Kalau orang Turki memang disebut Salamun alaikum. Salamun, dia memang tak sebut Assalamualaikum kan? Dia punya slang dia.
Baik, itu dari segi lisan kita nak jaga percakapan kita, dan satu lagi dari segi anggota iaitu amal perbuatan kita. Kena ingat setiap kali Allah sebut alladzina amanu wa amilus solihat, Allah akan selalu sebut amanu wa amilus solihat. Iman mesti dengan amal soleh. Jadi tak boleh kata kita ni hati baik tapi perangai je macam ni tapi hati baik. Maksudnya kita kata anggota badan kita je amal je macam ni tapi sebenarnya iman, kita beriman gitu kan. Kita pakai je macam ni tapi kita beriman. Tak boleh. Iman tu memang kena dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan tak boleh dikatakan kita sempurna keimanan kita kalau amalan kita tidak melambangkan orang yang beriman. Baik, orang beriman ni amalan dia apa? Nombor satu, yang wajib-wajib tu semua kita tunaikan. Yang kedua, maksiat dosa yang Allah tak bagi buat tu kita tinggalkan. Dan kemudian yang ketiga, sentiasa bertaubat. Sebab apa? Sentiasa taubat ni kenapa? Sebab dua tadi tu tak mungkin kita dapat sempurna buat. Yang wajib tadi mungkin kita ada tertinggal, yang dosa pun mungkin kita akan ada buat. Kita takkan boleh jadi manusia maksum yang tak pernah buat dosa. Pasti kita akan buat dosa. Jadi dengan sebab tu kita selalu minta ampun kepada Allah. Dan sebab tu sifat at-tawwabin merupakan satu sifat yang sangat baik dan sangat mulia yang Allah puji pada orang yang beriman. Baik, itu yang kita simpulkan, tiga perkara ni yang kita simpulkan bahawa nak menjadi seorang wanita muslimah sejati untuk kita menuju jannah yang abadi, yang Allah janjikan pada kita adalah Nabi SAW bagi tahu, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Maknanya siapa yang kekal kalimah syahadah sampai akhir hayat pasti masuk syurga. Janji Allah. Jadi macam mana nak kekalkan sampai akhir hayat kita, dapatkan kalimah syahadah ni kekal sampai akhir hayat? Jaga diri kita daripada melakukan perbuatan syirik. Macam mana nak tinggal perbuatan syirik? Syirik ni benda yang umpama semut hitam atas batu hitam pada malam gelap gelita. Jadi cara dia kena banyak-banyak belajar dan menuntut ilmu. Dan dalam proses menuntut ilmu, doa ihdinas siratal mustaqim. Minta supaya Allah bagi kita sentiasa terjaga atas jalan yang lurus. Sebab ada banyak orang nak belajar menuntut ilmu tapi salah masuk majlis ilmu, dia masuk kelas ajaran sesat. Kan? Tu kita heran pasal apa banyak follower ajaran sesat ni. Pasal kadang-kadang kita lupa nak minta Allah yang pandu kita. Jalan kita menuju ke jalan yang benar. Kan? Kita minta Allah yang pandu kita sebab kita hanya manusia yang lemah, kita tak tahu apa-apa. Rasalah diri kita sebagai hamba yang tidak tahu apa-apa, yang sangat lemah, yang kita katakan kita mungkin boleh mengatur langkah kita nak ke mana, tapi akhirnya hidayah Allah yang akan memastikan kita berada di atas jalan yang benar. Okay. Sekadar tu, insyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kalau ada peluang, mungkin kalau ada ada permintaan nak buku tu, boleh inform awal lah kan, untuk kita bawa. Mungkin sebahagian buku yang dirasakan boleh manfaat untuk semua. Atau kalau ada yang nak cari, boleh je cari kat Shopee ada. Maksudnya cari nama boleh jumpa kot. Cuma cari nama tu, itulah ejaan nama saya ni susah. Tak pernah ada orang betul eja nama saya untuk kali pertama. Jadi nak bagi tahu ejaan nama susah lah. Ain dia lah, Ain dia A-I-E-N. Dia bukan A-I-N. Ain dia A-I-E-N. Kurator dia lagi susah nak eja. Ain, cari lah. Cuba cari. Ustazah Quratul Ain Fatah Yasin. Antara tajuk buku, kalau nak cari tajuk buku tadi, Rahsia Rumah Tangga Bahagia, tu tajuk kecil ataupun Mencari Cinta Hakiki, tu yang buku kecil. Buku besar sikit ada buku bulan Ramadan, ada saya keluarkan buku tajuk Andai Ini Ramadan Terakhirku. Kemudian buku Rahsia Wanita Syurga, buku apa lagi, Tips Wanita Menuju Syurga. Yang terbaru buku Wanita Syurga Permata Dunia, Wanita Syurga Permata Dunia. Itu karya-karya bersama lah. Dan ada yang buku pertama tu buku Cara Mudah Menguasai Ulum Hadis. Ya. Okey, nak spelling je, nak tulis tak apa. Q-U-R-R-O-T-U-L. Q-U-R-R-O-T-U-L. T-U-L, lepas tu space, jarak A-I-E-N. A-I-E-N. E-N.
Ayam, itik, enggang, nila. AIEN. Ayam, itik, enggang, nila. Fatah, Yasin, T dia satu je. Fatah, Fatah, Yasin, S dia satu. YASIN. Buku Mencari Cinta Hakiki tu saya guna untuk kuliah di penjara. Saya ada kuliah di penjara wanita Kajang untuk banduan-banduan tu. Dan Alhamdulillah kandungan dia memang buku tu kecil je, tapi banyak yang bagi tahu baca buku tu 1 jam dah habis, tapi dia mengubah satu persepsi dalam pemikiran kita mengenai hidup kita. Kan? Dia mulakan dengan siapa kita sebenarnya, untuk apa kita hidup kat dunia, dan apa penyakit yang ada pada diri kita menyebabkan kita takut untuk mati. Tu akhir dia. Dan dalam tengah-tengah tu adalah cerita macam mana kita nak mencari cinta Allah. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As.